Assalamualaikum. Hai geng, selamat datang ke page Core Outdoor and Tactical. Pada hari ni aku plan nak kongsi dengan korang cara aku untuk nak kata baiki tu tidak lebih kepada servis parang. Kat tangan aku ni adalah parang Tantari 12 inci yang biasa aku gunakan untuk masuk hutan. Tapi cerita dia, dalam beberapa trip lepas, aku tak tahu mana aku letak parang ni. Rupanya dia terselit di dalam bahagian beg yang memang aku tak perasan lepas 2 hingga 3 trip. Dan boleh kata keadaan parang ni berbanding dengan parang yang biasa aku gunakan, dia dalam keadaan teruk lah, berkarat. Teruk dia macam mana? Jom aku tunjuk. Inilah dia parang yang tertinggal di dalam beg. Beg banyak sangat, parang banyak sangat. Tercecer dalam beg pun tak perasan. Sampai pergi trip, rupanya aku bawa 2 bilah parang. Jadi korang boleh tengok sendiri keadaan dia. Dia bukannya karat yang tinggal teruk, tapi kira berkarat lah. Berkarat ni kira buruk lah untuk aku. Tak pernah-pernah lah ada parang seburuk ni kan. Ini semua punca sebab terlepas pandang. Jadi kalau nak tengok kan, tajam dia pun dah tak tajam. Mungkin dah lama juga tak asah kan. Jadi dah sampai masa lah untuk aku servis parang ni. So jom aku kongsikan macam mana yang biasa aku buat. Pertama sekali, barang paling penting yang aku kena ada adalah batu asar. Jadi batu asar yang aku gunakan ni adalah jenama King. Dia mahal sikit tapi bagi aku berbaloi lah. Sebab kalau selalu mengasah tak ada masalah. Berbaloi untuk ada barang yang berkualiti kan. Kalau kita tengok permukaan batu ni dah basah sebab aku dah rendam dia lebih kurang 10 minit. Kena ingat batu asar korang kena rendam 5 hingga 10 minit. Baru sedap sikit mengasah. Langkah pertama apa yang aku buat biasanya adalah aku akan bilas dulu parang. Okey, aku sebenarnya dah bilas lah parang ni. Buang segala bentuk pasir, segala bentuk tanah yang ada. Lepas tu dilap. Dan sekarang yang pertama sekali apa aku biasanya buat, aku lebih suka untuk buang dulu karat-karat buruk ni. Sakit mata, nak mengasah pun sakit mata. Aku buang dulu. Macam mana aku nak buang? Di tangan aku ada batu yang jauh lebih nipis, yang macam ni. Harap-harap kamera boleh tangkap lah. Okay, batu ni biasanya dekat hardware ada jual. Batu ni batu untuk asar mata getah kalau tak silap. Pisau potong getah. Ada pilihan lain. Pilihan lain contohnya, kalau lah karat tu teruk sangat, korang pakailah getah pasir yang grade rendah, yang kasar. Tapi kalau aku biasanya getah pasir untuk buang karat. Buang karat saja, cara aku akan pilih untuk grade 1000 ke atas. Sebab aku tak nak, bahasa yang aku diajar, tak nak buang besi Okay, aku mulakan dulu proses untuk buang. Aku gosok je. Jadi kalau kau tengok, baik kau tengok, kita tengok kat sini. Sekarang aku cuma mengasah untuk membuang karat-karat dia saja. Jadi dengan batu ni sekali-sekala kena rendam dengan air lah. Dan sekarang karat-karat yang buruk-buruk, yang besar-besar tu dia dah start hilang. Dia dah start hilang. Aku maintain je gosok sampailah aku rasa puas dengan karat-karat besar. Sebab macam ni kalau tengok, ni kira karat-karat besar lah untuk aku. Aku nak buang karat dia je, yang tertimbul-timbul macam kulis tu. Tu je aku nak buang. Baik, setelah 10 minit aku main-main bersih-bersihkan. Jadi bagi aku karat-karat yang besar-besar tu dah hilang lah. Yang ni memang dah rata lah. Disebabkan parang ni memang istilahnya kita gunakan untuk kerja, jadi aku tak ada masalah untuk dia buruk dan tidak berkilat lah macam ni So kita pergi ke proses terusnya. Untuk proses terusnya, aku akan keringkan kejap. Kemudian aku akan masuk ke proses mengasah. Tapi sebelum tu kita akan belik dulu mata untuk kita cek ada yang teruk ke tak. Okay, bila aku amati dengan dekat sikit, aku dapat tengok ada bel-bel sikit lah. Jadi bel-bel ni bahaya kan, boleh menyebabkan parang aku sumpit bila aku buat kerja nanti. Jadi nak tak nak aku nak kena betulkan sikit ada kawasan ni. Sikit je. So jomlah kita mula mengasah. Okay, untuk mengasah pula, aku diberitahu dah apa yang aku belajar. Mungkin aku tak tera lah bab mengasah. Tapi apa yang aku belajar sebelum ni dengan kawan-kawan, yang penting batu ni kita perlulah sentiasa dibasahkan. Ada juga orang pattern yang dia buat apa kita panggil sebagai dry, basah kering kan. Dia dah tak pakai air. Tapi itu aku tak biasa lah. Pernah try buat, aku rasa huru-hara. Jadi aku akan terus menggunakan teknik aku belajar, iaitu dibasahkan batu asar dari masa ke masa. Persoalan yang selalu orang tanya adalah sudut mengasah. Okey bang, okey akak, dengar. Sudut mengasah ni bergantung kepada penggunaan. Kita kena faham
Kalau kita buat sudutnya tirus macam ni, dia akan tajam, tapi besi yang kuat pun jadi tak kuat sebab dia boleh bengkok. Kalau kita buat sudut macam ni, dia tak tajam tapi besi dia tak susah bengkok. Tak faham? Senang ke? Katana nak penggal kepala, dia memang tirus dan kuat, besi bagus-bagus. Kalau kapak pula, dia tak tirus, dia cembung sikit. Pasal yang penting kuat. Tak tajam sangat pun tak apa, tapi kalau tajam lagi bagus lah. Jadi sudut berapa yang sesuai untuk parang? Aku tak nak cerita pisau apa semua, kita cerita parang ke. Untuk parang, kalau apa yang aku rujuk dengan kawan-kawan lah, pengeluar kan, macam Tan Tarian, kalau tak silap, dia cakap pakai sudut dalam 35 darjah cukup. 35 macam mana? Ni parang, ni batu, buka 35. Contoh harap-harapnya boleh bayangkan lah. Yang mahal dalam mengasah ni adalah nak maintain sudut lah. Batu yang penting geng, batu perlu rata. Kalau macam batu aku ni memang rata alhamdulillah lah. Bermaksud, kenapa selama ni kau asah dekat rumah tu tak tajam-tajam? Sebab batu korang dia dah macam ombak rindu. Aku memang suka guna perkataan ombak rindu. Sebab sebelum ni, batu dekat rumah aku pun sama je. Jadi, bak kata geng-geng mengasah, kalau batu macam tu sebenarnya dah bolehlah hukum bunuh. Buang beli batu baru. Batu kalau boleh biar rata Lepas dah basahkan ni, cara dia, kita ambil sudut 35. Okey, yang ni mahal sikit lah. Ini memang skill sikit lah. Lepas beberapa masa sikit, beberapa lama korang buat, korang akan biasa dengan sudut tu lah. Lepas dapat 35 lebih kurang, tak perlu tekan parang tu, tarik dan tolak. Letak tangan ni sebagai guide dia je, biar graviti yang tarik dia, yang bergeserkan dia dengan batu. Cara aku, kalau boleh tengok harap-harap nampak dalam kamera, hulu ni, hujung, letak, bila aku tarik, pergi ke hujung batu, aku akan pergi ke hilir parang. Hilir, lebih kurang hulu, hilir, hulu, hilir. Hulu, tarik, pergi hilir. So aku layan lah. Berdasarkan sudut yang aku rasa sesuai tu. Lepas puas belah kiri lebih kurang, jangan lupa untuk pindah belah kanan. Sama juga, hulu pergi hilir. Kata orang, mengasah ni macam mana? Ada yang tolak-tolak macam ni, ada yang berbulat-bulat macam ni, ada yang macam ni, macam ni, ada yang macam ni. Kalau ikut teori melawan mata, artinya kalau aku buat macam ni, aku menolak Itu yang paling baik, akan menghasilkan ketajaman yang tinggi. Tetapi ada satu video tu dia buat, teknik menolak tu, ketajaman yang kita dapat memang lebih baik. Tetapi untuk orang biasa takkan rasa. Itu pun guna grit yang macam agak tinggi jugalah. Tapi macam kita pengguna parang, dinasihatkan, kebanyakannya dinasihatkan kalau guna untuk lasak lah, guna untuk dalam hutan, kita gunakan grit 600 ke 800, maksimum 1000. Dah cukup lah. Sebab dia perlukan elemen menggigit. Okay, dari masa ke masa jangan lupa untuk basahkan batu. Tadi aku cakap elemen menggigit. Elemen menggigit ni istilahkan dia, kalau apa yang aku faham lah, untuk memotong sesuatu yang mempunyai seratnya besar, kita perlukan mata yang bergigi. Contoh serat besar macam kayu balak. Kayu balak ni kalau kita nak tebang dia, takkan kita pakai katana, sedangkan katana paling tajam kan. Kita mesti gunakan kapak. Dan kapak normally grade dia agak besar lah. Tapi bila kita nak potong sesuatu yang serat dia rendah, contoh mungkin buluh, apa lagi, daging, serat dia halus. Faham kot? Daging ikan kalau nak dibandingkan dengan kayu balak, dia punya masuk serat tu, aku tak tahulah bahasa aku pakai ni betul ke tak. Tapi bila serat tu lagi halus, barulah sesuai untuk pakai grade yang lebih tinggi. Makin kita asam, makin aku nampak bel-bel yang dah lama wujud. Halus-halus, sakit mata pula. Jadi akan makan masa sikit lah. Buat masa ni aku dah mengasah lebih kurang ada 10 minit lah. Tak, aku masak ni dah tak ada sampai 10 minit lagi kan, 5 minit macam tu kan. Tapi aku rasa kejap lagi lebih kurang siap lah ni. Jangan lupa tukar side. Okay, sekarang ni untuk pisau lah, untuk parang yang aku nak gunakan dalam hutan,
ketajaman dia dah nak perfect lah untuk aku. Cukup-cukup lah. Aku dulu memang mengasah sampai ke batu grade 1000, 1000.5. 1000.5 kalau tak silap untuk parang lasak aku ni. Tapi banyak situasi yang menyebabkan aku memilih untuk berpindah daripada 1000 grade kepada grade 800, 900 je. Dan situasi itu adalah kecederaan. Dalam penggunaan parang, ketika dalam hutan lah, ketika menggunakan dalam aktiviti lasak. Pertama, kita ni, aku tak tahu korang lah, aku ni bukanlah orang kebun kan. Jadi tak berapa nak cermat bila gunakan parang. Dan ada banyak situasi disebabkan parang tu tajam yang berpunca daripada teknik yang salah dan juga keletihan, menyebabkan aku melukakan tangan sendiri. Dan keadaan tu kira bagi aku climax. Tapi ni jadi bukan pada parang aku, jadi pada parang member A. Masa dekat trip tu, member A bagi parang dekat member B, dan secara tak sengaja disebabkan parang tu tajam dan juga teknik yang sedikit salah, member B tertakik kaki sendiri, kenalah 11 jahitan. Padahal bukan hayun kuat pun. Aku tahu sebab kami dulu memang suka mengasah menggila-gila lah. Dan macam aku, khususnya kat tangan macam dekat sini, kita merintis, nak selak terpegang tab, terbuka kulit babe. Nampak jugalah orang kata apa, tulang rawan, tendon kat dalam tu. Nampak tadi aku buat belah mana nampak jugalah tendon kat dalam tu, ngeri juga. Dalam memang dalam, tapi disebabkan kedudukan yang jauh di dalam hutan, cuma dirawat dan dibersihkan je lah. Bila keluar tu tak pergi jahit dah, sebab bleeding pun tak banyak. Tapi memang nampaklah luka tu dalam kan. Dan itu menjadikan titik tolak untuk aku memilih, sudahlah kot, parang-parang tajam sangat ni. Tak mau lagi lah main grade 1000 lebih. Macam bida'ah je rasanya kan. Tapi tak ada masalah kalau kata korang memang minat parang yang sangat tajam, memang nak main grade 2000, 5000, terserah, pilihan masing-masing. Itu kira my professional courtesy. Nasihat lah. Kenapa tak perlu parang yang tajam kan? Dan banyak tukang yang aku rujuk pun, majoriti cakap tak payahlah tajam kan. Atas 600, bawah 1000 dah cukup lah. Jadi semenjak itu juga menguatkan aku ambil satu batu asar Kingston yang grade 800 ni. Maka inilah batu mengasah untuk pisau-pisau parang-parang lasak aku. Tapi kalau dapur lain, pisau dapur lain lah batu dia kan. Aku bila finishing biasa aku macam ni, aku akan ikut arah mata, buat perapian hujung ke hujung. Tujuannya konon nak buang bel nak buang taik-taik besi yang tak nak terhilang daripada dekat hujung-hujung mata tu. Dan kita akan inspect tengok bel yang tinggal teruk ke tak. Kalau macam aku, biasanya bel sikit-sikit aku tinggalkan je. Dan untuk langkah akhir, biasanya aku memilih untuk, aku tak tahu lah, padahal dah tak perlu dah. Kalau kita dah main grade 600, 800 kan, buat apa nak stroke. Tapi tak tahulah, aku rasa macam ada stroke ni best sikit. Jadi aku akan strokekan parang-parang aku. Sekadar untuk tengok kod-kod ada bel-bel besar, bel-bel kecil yang dia boleh hilangkan. So stroke ni guna dia, selain daripada dia memperkemaskan ketajaman. Ayat aku, kalau aku salah bolehlah tambah sikit lah, betul-betulkan sikit. Untuk memperkemaskan ketajaman, di mana ianya berfungsi untuk membuang bel-bel yang ada lah di hujung-hujung asahan tu. Aku punya stroke ni ada dua, satu kulit kasar, satu kulit halus. Ni yang kasar, sekarang aku buat halus pula. Kebalik, ini yang kasar. Tak apa, aku buat balik. Kasar dulu. Patutlah tadi rasa macam apa, melekat sangat, banyak sangat wax ke. Ni buat betul. Sekarang aku pergi yang halus. Baru betul. Tadi aku terbalik masa mula-mula. Pengamatan akhir. Buat masa ni aku tengok mata aku di belah kiri dan belah kanan
kira okey lah. Untuk aku okey sangat dah. Aku tak nampak bel-bel besar. Kalau ada pun agak mikro, agak kecil. Jom kita tengok test ketajaman jap. Untuk test ketajaman memang lazim lah kita gunakan kertas. Dan test ni dia ada dua maksud lah. Satu, kita tolak je untuk tengok mata tu okey tak okey. Yang kedua pula, kita akan tarik hujung ke hujung untuk rasa kehadiran bel. Jadi macam aku aim dua-dua aku takkan cantik sangat. Tapi aku cuba kat. Bismillah. Okey. Kalau tolak saja. Tolak je pun okey. Kalau tarik, aku rasa bel. Ada bel. Tu. Jadi bila ada bel yang halus ni, dia akan stuck tau. Kat sini ada bel artinya. Kalau aku dah tengok betul-betul, mungkin ada. Sebab memang rasa dekat kertas ni. Tapi overall, hasil asahan ni untuk orang macam aku dah kira memuaskan lah. Dia tak cukup tajam. Mungkin kalau bandingkan dengan pisau dapur kau, nampak ni lagi tajam lah. Tapi antara point dia, kalau bagi aku nak tahu dia tajam ke tak, bunyi dia. Kalau bunyi potongan tu lagi halus, bermaksud bilah tu lagi tajam. Okey geng, sebelum aku simpan parang aku ni, kan dia jadi berkarat macam hari tu balik, apa aku buat biasanya? Untuk parang lasak, jadi aku takkan pilih untuk ada maintenance yang mahal-mahal lah. Jadi apa aku buat? Aku ada Ciplak punya WD-40. Mana WD-40 sebenar? Tak apalah, aku okey je. Janji minyak, aku akan sapu. Nak sapu celah mana? So aku spray je lah. Spray lebih kurang. Lepas tu aku ambil kertas yang aku dah potong-potong tadi tu. Aku just tap. Nak pastikan minyak kan terlebih-lebih aku letak tadi. Kan banjir pula dia dalam simpanan. Aku akan lap balik lah. Dan pastikan kadang-kadang ada lubang-lubang yang tak terkena ke, aku double check balik. Berhati-hati bahagian mata. Lepas dah puas, tajam dia bagi aku dah puas, pembersihan pun dah puas. Lepas tu aku dah letak minyak. InsyaAllah benda ni boleh tahan kalau tak dipakai langsung, mengikut pengalaman aku lah, dalam 6 bulan. 6 bulan dia okey. Lepas 6 bulan biasanya kena tengok balik. Kadang-kadang minyak tu dah melurut jatuh ke apa kan. Pakai minyak murah kan, kita kena buka balik. Mungkin kena gosok-gosok sikit, tengok-tengok tajam ke tak tajam, lepas tu simpan balik. Itu saja geng. Semoga bermanfaat. Weh, kejap. Jangan lupa untuk tekan button like. Tolonglah belanja sikit komen pengalaman ke, idea ke, ilmu ke. Dan juga last sekali, subscribe. Mwah!